Tantang anak keturunan aku besok akan bertemu dengan fitnah Dajjal. Orang ni tuan-puan, kalau tak ada iman, zaman fitnah Dajjal, tak sempat balik rumah ikut Dajjal dah. Tak sempat balik rumah ikut Dajjal dah. Kalau dalam perjalanan nak balik rumah, tak sempat balik rumah. Bertemu percaya tu ikut. Terfikir, ya Allah, anak-anak aku, ya Allah, keturunan aku, ya Allah, panjang umur mereka, mereka akan berdepan dengan Allahu Akbar. Zaman fitnah. Zaman fitnah. Tuan-puan, Suratul Kahfi 10 ayat awal tu tolong hafal, tolong faham, tolong baca hari-hari. Tolong faham, tolong hafal, tolong baca hari-hari. 10 ayat yang awal. Hari-hari baca, hari-hari. Berlindunglah daripada fitnah yang terlampau banyak akhir zaman ini. Dan nanti fitnah Dajjal. Bila fikirkan, ya Allah, betul lah ya Allah, anak-anak aku kesiannya. Sian anak-anak. Anak-anak orang lain, mak dia dah bangun, mak dia dah berdoa, minta sempurnakan hidayah, minta perlindungan. Kesian anak-anak aku, mak dia masih lagi masih lena lagi tidur. Bila ustaz cakap macam tu tuan-puan, dia terkait dengan pengorbanan tadi. Berkorbanlah sebagai seorang ibu, walaupun penat, tinggalkan tempat tidur kita. Cerita penat ni memang tak habis-habis. Memang atas dunia tuan-puan, ini dunia ini memang tempat yang memenatkan. Siapa duduk atas dunia, dia kata tak penat pun ustazah, elok ya cik, tak ada penat. Itu kena cek balik, pasal apa tak penat. Itu kena cek pasal apa tak penat. Tapi kalau kita betul-betul manfaatkan hidup kita tuan-puan, penat itu resmi kehidupan biasa. Korban masa, korban rehat kita, korban tidur kita. Kenapa? Sebab waktu qiyamul lail tu ada waktu dia, ada masa dia. Masa mustajab doa tu ada masa dia. Cari, rebut, buru, korbankan yang lain-lain, kesenangan nafsu. Sebab kita seorang ibu, belakang kita ada anak-anak. Kita nak jadi ibu yang boleh berkorban demi anak-anak. Jadi bila sebut tentang pengorbanan, tuan-puan sekalian, pertama sekali terkait dengan pembuktian iman kita kepada Allah. Sebab tu hebat ni orang yang boleh berkorban ni tuan-puan. Ustazah ada beberapa sahabat, Masya Allah memang kita ni kalau berkawan kan tuan-puan, belajar banyaklah daripada kawan kan ya. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi Allah suruh cari kawan. Dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sabar, tahan diri kamu. Sabar, tahan diri kamu ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan kelompok, dengan orang-orang, dengan teman-teman yang menyeru Allah pagi dan petang. Itu kawan kita. Kawan kita siapa? Kelompok yang kita ikut siapa? Golongan yang kita berkawan siapa? Yang taat kepada Allah, yang menyeru Allah pagi, petang, siang, malam. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan keredaan Allah. Kawanlah dengan orang macam tu. Jadi kita kena tengok juga tuan-puan, saing kita, kawan kita, dia nak apa dalam hidup dia. Kalau kawan kita kenal pasti, bangun pagi dunia, nak tidur malam cakap pasal dunia. Dunia. Ada orang tuan-puan, ketika mana ditanya oleh orang lain, puan, tuan, cuba sebut satu perkataan yang menggambarkan diri tuan atau puan. Dia kata apa? Duit, dia cakap. Ini Ustaz tak reka-reka tuan-puan, Ustaz dengar ada orang cakap macam tu. Gambarkan satu perkataan yang menggambarkan kehidupan tuan ataupun puan. Dia jawab apa? Duit. Masya Allah. Macam mana tuan-puan? Pagi fikir duit, petang fikir duit, malam fikir duit, nak tidur fikir duit. Masya Allah.
Sedangkan Allah suruh kita cari kawan yang bagaimana? Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Pagi petang siang malam duk fikir macam mana nak dapat redha Allah. Kawanlah dengan dia. Sabarlah dengan dia. Tahanlah diri kalian dengan dia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan paling mata kalian daripada mereka. Jangan kata nak paling body. Mata pun Allah kata jangan palingkan. Teruslah dengan mereka. Tetaplah dengan mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikut orang yang hatinya lalai daripada mengingati kami. Jangan ikut. Jadi kita berkawan dengan orang ni bukan tengok zahir tuan-puan, tengok ni nampak kaya ni, kawanlah dengan dia. Ni nampak banyak ni, dapat projek ni, kawan dengan dia. Tak. Tapi Allah suruh cuba tengok, cek hati dia, apa yang dia cari dalam hidup dia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah. Nanti ikut nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Maka jadilah perkara itu melampaui batas. Cari kawan tuan-puan yang boleh apa? Yang boleh bawa kita, yang boleh bimbing kita agar menjadi manusia yang benar-benar boleh berkorban membuktikan iman kita kepada Allah. Tadi saya cakap pasal sahabat. Jadi ada beberapa orang sahabat ustazah tuan-puan. Ustazah jumpa dia. Ini kawan-kawan jumpa di Mekah. Orang Malaysia, ustazah pergi umrah. Sampai kat sana terjumpa dengan mereka. Jadi jumpa, kan biasa kita kalau jumpa orang kita tanya duduk kat hotel mana, kan? Kalau kita pergi Mekah, itulah soalan dia. Dia kalau jumpa orang. Lalu dijawab oleh sahabat ustazah. Dia tanya ustazah, dia panggil Kak Cik kan, Kak Cik duduk hotel mana? Ustazah tanya dia dulu, duduk hotel mana? Tanya dia. Dia tanya, Kak Cik duduk hotel mana? Dia tanya balik kat ustazah. Ustazah pun cakap lah, oh hotel sekian. Kebetulan hotel tu dekat dengan masjid. Dia pun jawab, oh tak ada, hotel kami hotel 100,000 bintang. Ya. Jadi hotel ustazah tu baru 4 bintang. Dia kata hotel dia 100,000 bintang. Saya kata di mana? Di masjid. Kan dekat masjid tu 100,000 dia punya pahala. Kalau cakap pasal bintang, yang di depan tu baru 5 bintang. Kalau masjid 100,000 bintang. Dia kata kami cuma ambil 1 bilik untuk persalinan saja. Selebihnya semua di masjid. Masya Allah. Masya Allah. Selebihnya semua di masjid. Tuan-puan boleh terikut tak? Agak-agak macam mana kalau ikut travel, tiba-tiba travel kata, satu ni je bilik kita cik nak tukar-tukar baju ramai-ramai. Yang lain-lain tu cik duduklah masjid tu 100,000 bintang. Macam mana muka kita? Macam mana muka kita tuan-puan? Masya Allah, ustazah memang terpesona tuan-puan, terpesona. Memang tak, habis tu tidur kat mana? Dalam masjid. Dalam masjid. Bukan tidur sangat pun. Kita datang sini berapa hari je kata dia. Berapa hari je. Kami dalam masjid. Ya cuma bersandar je lah dia kata. Lepas tu korang dah terjaga. Dalam masjid. Rehat-rehat dalam masjid. Masya Allah. Tuan-puan, tak mudah nafsu kita nak buat macam tu. Tak mudah. Setara dapat bilik pun komplain. Tak sedap lah tilam dia ustaz. Boleh tukar tak bilik lain ustaz? Sakit belakang acik ni Tengok tuan-puan tu setara dapat tilam dah. Dapat katil. Ini tak ada. Terus tak payah fikir pasal tilam. Tak payah fikir pasal katil. Tak payah fikir pasal bilik. Tak payah fikir pasal aircon ke apa benda. Duduk dalam masjid. Sebaik-baik tempat. Sebagai tetamu Allah. Cuma dia ada ambil beberapa bilik untuk memudahkan persalinan. Itu saja. Masya Allah, hebatnya sahabat-sahabat tu. Begitu sekali pengorbanan dia. Macam tu sekali dia boleh didik nafsu dia. Tinggalkan sebentar. Bukan lama. Kita duduk berapa hari je? 10 hari je. Bukan lama. Bukan duduk 10 tahun kat Mekah. 10 hari. Tapi subhanallah, berapa ramai orang yang pergi umrah dan haji. Haji tak dapat apa, umrah tak dapat apa, sebab mulut dan hati tak jaga. Kerja dia meremehkan, komplain,
menghina macam-macam, tak puas hati, merungut, mengutuk. Sudahnya umrah tak ke mana pahala, haji pun tak ke mana. Padahal kita tidak bermastautin pun di situ. Kita tak bermukim pun kat situ. Kita hanya tetamu sekejap je, musafir. Tapi Masya Allah, nafsu kita tak kira musafir ke tak musafir ke, duduk sekejap ke duduk lama. Aku nak juga tiap-tiap hari duduk dalam keadaan selesa. Masya Allah. Sehari pun tak boleh korban, sekali pun tak boleh. Ya, moncong panjang nanti kalau kita bawa tiba-tiba satu hari tu, ya, tak selesa, malam tu tidur. Kenapa? Tersekat dekat mana? Kat airport contohnya, immigration lama sangat. Tengok muka marah muka. Tak boleh tegur dah. Salah tegur nanti mengamuk terus. Ya, jangan dia tegur. Beg, lambat dapat beg. Orang lain dah dapat beg, 2-3 orang lagi belum dapat. Tak boleh tegur tu yang tak dapat beg tu. Takut nak tegur tu. Ya, Masya Allah, kita jangan sikit je menyalahi apa yang nafsu kita nak, iaitu keselesaan, kesenangan, keseronokan. Macam mana kita nak berkorban, membuktikan iman kita kepada Allah? Macam mana? Masya Allah tuan-puan, ini kita nak hayati dalam ibadah korban yang akan berlangsung. Semoga pengorbanan, nilai pengorbanan kita meningkat, sebab ia adalah pembuktian yakin kita kepada Allah. Ya, yakin kita kepada Allah.